Bagi objektif dari sudut rohani, kami ingin mendalami dengan lebih tentang keajaiban di sebalik penciptaan manusia. Hal ini kerana kami beranggapan bahawa penciptaan manusia ini sangatlah sempurna kerana manusia terdiri daripada organ, urat, saraf, anggota-anggota badan yang lengkap serta juga mempunyai sistem-sistem yang tertentu, sebagai contoh sistem respirasi. Maka kami beranggapan bahawa harus ada pencipta yang esa di sebalik kejadian yang kompleks ini. Objektif yang kedua ialah dari segi ilmiah ataupun saintifik. Kami ingin mendalami dengan lebih tentang pertumbuhan manusia. Hal ini kerana manusia akan berkembang seiring usia dari segi fizik, kognitif dan juga emosi. Sebagai contoh, dari segi fizik, manusia akan mengalami penuaan. Untuk poin pertama ialah kejadian Nabi Adam. Seperti yang kita ketahui, turab, tin sulalah, tin lazib, salsan din ahmad masnun, salsan kal-fakhar ialah perkataan-perkataan Arab dari Al-Quran yang bermaksud tanah. Namun ia mempunyai perbezaan dari segi keadaan yang disusun sehingga terciptanya Nabi Adam AS. Ini adalah istilah bagi bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, turab. Turab yang bermaksud tanah bumi. Yang kedua ialah tin, iaitu tanah yang bercampur dengan air yang menghasilkan tanah liat. Ketiga ialah hamad masnun, bermaksud tanah liat kering yang telah bertukar kepada warna hitam. Keempat, salsal. Tanah liat tersebut berkering menjadi seperti tembikar. Yang terakhir, nafs al-ruh. Allah menunjukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam AS. Walau bagaimanapun, Quran menyatakan Hawa telah diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Seterusnya, isu kedua yang akan dikupas ialah kejadian Bani Adam, iaitu manusia sendiri. Manusia dicipta daripada yang pertama, nuftah yang bermaksud air mani. Seterusnya, amsyaj, iaitu percampuran air mani antara lelaki dan juga wanita. Kemudian, ia berkembang menjadi alaqah, iaitu segumpal darah yang melekat di uterus, iaitu embrio. Ia akan menjadi sebagai endometrium, iaitu epidermis, kelenjar peluh, enamel gigi, rambut dan kuku. Dan seterusnya, ia akan membentuk endoderma, iaitu organ sistem penghadaman dan pernafasan. Seterusnya, ia juga akan membentuk mesoderma, iaitu organ jantung, otot, tulang, urat, buah pinggang, kelenjar, saluran darah dan organ pembiakan. Seterusnya, ia akan berkembang sebagai mudarah, iaitu darah beku yang menjadi seketul daging. Mudarah ini terbahagi kepada dua, iaitu mudarah mukalakah yang bermaksud sempurna sifatnya, dan juga mudarah ghair mukalakah, iaitu tidak sempurna sifatnya yang akan digugurkan. Pada peringkat ini juga, salur darah akan disempurnakan dalam masa 21 hari dan juga jantung akan mula berdenyut pada hari ke-25 dengan kadar 60 kali seminit. Seterusnya, pada peringkat kelima, izam dan laham. Ia adalah pembentukan tulang dan juga otot, perut, sistem saraf, otak, mata, telinga, mulut, organ pembiakan, kelenjar, hati, buah pinggang dan juga tulang belakang. Seterusnya, sistem pernafasan juga mula kelihatan dan juga kaki dan tangan bayi mula tumbuh. Selanjutnya, nash'ah khalqan akhar. Ia apabila tulang janin mula terbentuk dengan sempurna dan juga kuku mula tumbuh dan berlaku pembentukan uri yang lengkap. Dan terakhir sekali, bayi tersebut akan ditiupkan roh dan proses itu dinamakan sebagai nafkhur ruh. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pembentukan manusia mengikut sains moden, iaitu persenyawaan atau germinal. Tahap ini berlaku apabila sperma pada ovom bersenyawa, mulai dari masa pembuahan hingga 2 minggu. Zygot berkembang dan menjadi lebih kompleks, kemudian melekat pada dinding rahim. Dalam masa 36 jam selepas pembuahan, zygot memasuki fasa pemberian dan penggandaan atau mitosis secara cepat. 72 jam selepas pembuahan, zygot membahagikan diri menjadi 16 sel, kemudian 32 sel pada hari berikutnya dan akhirnya 64 sel. Hal ini berterusan sehingga sel pertama berubah menjadi 800 juta atau lebih sel yang terpakai membentuk badan manusia. Sementara terus memula, telur yang telah dibuahi bergerak melalui tiub fallopian ke rahim ambil masa 3 atau 4 hari. Plastik asal sel berbentuk bola berubah menjadi sfera yang berisi cecair yang dipanggil sebagai blastocista. Blastocista mengapung bebas di dalam rahim selama 1 atau 2 hari sebelum melekat pada dinding rahim. Hanya kira-kira 10 atau 20% telur yang telah dibuahi berjaya menyelesaikan tugas penting melekat dan menjadi embrio. Sebelum melekat, semasa perkusasan sel berlaku. Beberapa sel di bahagian luar blastocista berkumpul di satu sisi untuk membentuk cakra embrio. Satu kumpulan sel yang tebal yang berfungsi sebagai titik permulaan perkembangan embrio. Kumpulan ini akan mengkhususkan diri menjadi 3 lapisan, ektoderm lapisan luar, endoderm lapisan bawah, dan mesoderm lapisan tengah. Bahagian lain blastocista mula membentuk organ yang akan menyangkut dan melindungi embrio. Embryogenesis atau perkembangan embrionik merupakan salah satu proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan satu pengembangan sel setelah mengalami pembuahan atau kesuburan. Embryogenesis
meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tahap sel. Sel pada embryogenesis ini disebut sebagai sel embryogenik. Secara umumnya, sel embryogenik ini tumbuh dan berkembang melalui beberapa fasa, iaitu zygote, marula, blastula, gastrula, neurula, dan fetus. Proses embryonik ini bermula dari tahap minggu kedua hingga minggu ke-8, di mana organ dan sistem utama dalam badan berkembang dengan pesat. Ini adalah tempoh kritikal di mana janin terdedah kepada kesan-kerosakan di dalam persekitaran prenatal. Sistem dan struktur organ yang masih berkembang pada masa pendedahan ini lebih berkemungkinan terjejas. Namun begitu, janin lelaki lebih berkemungkinan keguguran secara spontan atau lahir mati berbanding janin perempuan. Bagi peringkat fetal, ia bermula dari usia 8 minggu sampai masa kelahiran. Selama masa ini, janin boleh membesar kira-kira 20 kali lebih besar daripada organ. Oleh itu, sistem tubuh ibu menjadi lebih kompleks. Pergerakan aktif janin menunjukkan perbezaan secara individual yang dapat dilihat pada kecepatan jantung mereka yang berubah-ubah. Bagi janin lelaki kita dapat lihat ia lebih aktif dan cenderung lebih bersemangat ketika bergerak semasa kehamilan. Kemudian, berawal dari sekitar minggu ke-12 masa kehamilan, janin akan menelan dan menghirup cairan ketuban di mana tempatnya hidup. Cairan ketuban ini merupakan cairan yang mengandungi zat-zat yang melalui plasenta dari aliran darah ibu dan memasuki aliran darah bayi. Janin boleh melakukan respon terhadap suara dan detak jantung serta getaran dari tubuh ibunya. Hal ini menunjukkan bahawa mereka boleh mendengar dan merasa. Okey, bagi penentuan jantina. Menurut World Health Organization WHO pada tahun 2019, jantina ditentukan mengikut karakter biologi, iaitu pertama melalui alat reproduksi, kedua kromosom dan yang ketiga hormon. Pelopor utama yang mencadangkan agar kromosom diklasifikasikan mengikut ideogram piawai ialah Joe Hinticho dan Levin. Dan pada tahun 1956, mereka berdua telah melakukan kajian dan mendapati bahawa sel soma manusia terdiri daripada 46 kromosom. Kejadian manusia berdasarkan Al-Quran dapat dilihat melalui surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ayat ini membuktikan bahawa manusia diciptakan dari tanah dan sekaligus menyangkal teori saintis barat Charles Darwin bahawa manusia itu berevolusi daripada monyet. Imam Ahmad juga pernah menyebut yang Nabi Muhammad pernah bersabda bahawa Nabi Adam sebagai manusia pertama telah diciptakan daripada 7 jenis tanah di muka bumi dan menyebabkan adanya pelbagai kaum dengan warna kulit yang berlainan. Jadi hadis yang pertama berkaitan dengan topik ini ialah dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari genggamannya dengan genggaman pelbagai contoh tanah di bumi. Maka jadilah keturunan Adam atas sekadar warna tanah. So, maka setengahnya mereka itu tubuhnya ada yang merah dan ada yang putih dan ada yang hitam. Dan antara yang demikian itu ada yang bersifat lemah lembut, kasar, buruk dan baik. Dari hadis ini kita dapat fahami bahawasanya terdapat berbagai hikmah yang terbesar mengapa berlakunya proses penciptaan manusia dengan dalam beberapa peringkat mengikut kejadian yang sedangkan Allah boleh berkata kun, maka jadilah Adam alaihissalam. Hikmahnya Allah SWT hendak membezakan kejadian semua makhluknya dengan Adam alaihissalam yang dicipta melaluinya sendiri. Seperti yang sedia maklum, kejadian manusia apabila dibandingkan daripada sudut pandangan Islam dan juga sudut pandangan sains moden amatlah berbeza. Sudut pandangan Islam mempercayai bahawa ada 3 proses dalam sistem kejadian manusia, iaitu yang pertama ialah proses izam dan lam. Proses yang kedua pula ialah proses khalqan akhar, dan proses yang terakhir ialah proses nafkhur ruh. Manakala pandangan sains moden mempercayai bahawa ada 4 proses utama, iaitu proses yang pertama ialah proses germinal ataupun persejawaan, dan proses kedua ialah proses embryonik, proses ketiga pula ialah proses vital, dan proses keempat ialah proses penentuan jantina. Itu kejadian manusia daripada bentuk evolusi manusia juga sering diperdebatkan di antara pandangan moden, sains moden dan juga pandangan agama, iaitu agama Islam, kerana ianya amat berbeza. Sains moden mempercayai bahawa manusia berevolusi ataupun berubah rupa daripada makhluk yang seakan-akan monyet. Tapi pandangan Islam pula mempercayai bahawa manusia bermula asalnya daripada Nabi Adam alaihissalam yang diperbuat daripada tanah, dan kemudian jasadnya ditiupkan roh ke dalamnya. Namun begitu, perbezaan ini ataupun perdebatan di antara dua pandangan ini hanya membuktikan bahawa Allah Maha Berkuasa dan juga Allah Maha Besar. Kerana banyak pandangan sains moden juga selari dengan pandangan agama, seperti mana proses kejadian manusia yang boleh dirujuk pada surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14 yang selari dengan proses kejadian manusia daripada bentuk germinal hinggalah ke penentuan jantina dan juga vital. Ianya selari dengan sistem kejadian, dengan proses kejadian manusia di antara sains moden dan juga pandangan Islam.